Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sidang jemaah sekalian, insyaAllah pada pagi ini kita akan membaca ayat yang ke-40. Kemudian seperti biasa kita akan melihat apakah tafsiran ayat, kita mencari pengajaran ayat dan seterusnya kita akan membincangkan tentang tindakan yang boleh kita ambil daripada ayat-ayat yang kita bacakan. Jadi kita mulakan dengan ayat yang ke-40. Ayat yang ke-40 di dalam nota bercetak berada pada muka surat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La syamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Ayat nombor 40 adalah ayat yang Allah memberitahu, yang mana sebelum ini kita belajar tentang matahari, kita belajar tentang peredaran bulan, maka kita belajar sebelum ini tentang malam dulu. Allah mengajar kita tentang bagaimana datangnya malam setelah siang. Kemudian Allah menyebut tentang bagaimana perjalanan matahari, bagaimana perjalanan bulan mengikut fasa by fasa. Maka Allah membuatkan kesimpulan pada ayat yang ke-40. Allah mengatakan matahari tidak mungkin dapat mengejar bulan. Walaupun besar macam mana pun matahari ni, lebih besar daripada bulan, matahari tetap takkan dapat pintas bulan tu. Dia takkan boleh kejar bulan tu. Begitu juga Allah mengatakan malam pula tidak akan dapat mendahului siang. Maknanya Allah bagi tahu malam dia tak boleh sengaja-sengaja dia nak cepat-cepat datang malam. Tak boleh, Allah kata. Ni dia mesti datang selepas siang. Begitulah siang kepada malam. Allah mengatakan matahari itu, malam itu, tiap-tiap satunya mereka itu beredar terapung-apung di orbitnya masing-masing. Jadi ayat ni kalau kita faham, dia menunjukkan bahawasanya siapa yang jaga sebenarnya? Matahari yang menjaga malam, yang menjaga siang. Jawapannya sudah pasti ada bukti yang jelas tentang kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, ayat ni jelas, tak perlu diulaskan dengan lebih panjang, sebab hanya orang yang pakar dalam bidang ini saja yang boleh menerangkan dengan lebih lanjut lah. Tetapi apa yang dapat kita belajar daripada ayat yang ke-40 ini? Antara yang kita boleh belajar, nombor satu, pelajaran yang utama adalah sesungguhnya sunnah Allah
ketetapan yang Allah telah tetapkan terhadap alam semesta ini, dia takkan berubah. Maksud dia kalau matahari itu dia datang dulu, bulan dia tak boleh memandai-mandai untuk dia datang. Dia mesti tunggu matahari lalu dulu, dia dah terbit dari timur, kemudian dia dah terbenam, baru boleh datang malam macam tu. Barulah boleh timbulnya bulan. Begitulah malam dengan siang. Siapa yang aturkan tu? Siang, lepas tu malam. Masa siang munculnya matahari, masa malam munculnya bulan. Macam mana bulan tu dia boleh terbit, dia boleh datang mengikut fasa-fasanya? Jawapannya adalah semua itu adalah ketetapan yang dibuat oleh Allah Azza wa Jalla yang memang takkan berubah. Okey, ada ayat dalam surah lain seperti mana surah Al-Ahzab ayat nombor 62 yang Allah mengatakan sunnah Allah. Sunnatullah ni maksud dia alam ini dia beredar, dia bergerak, semua itu berdasarkan ketetapan Allah yang Allah mengatakan sunnatallahi fil ladzina khalau min qabl. Allah kata yang demikian adalah sebagai sunnah Allah, iaitu ketetapan Allah yang berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Ayat ini cerita tentang orang-orang terdahulu, tapi ada kaitan dengan alam. Maknanya Allah kata sunnatullah, siapa lawan Rasul, siapa yang mengingkari Rasul, mereka akan dibinasakan. Itu sunnatullah, ketetapan Allah. Begitulah kita boleh kaitkan ayat ini dengan alam. Yang mana Allah mengatakan walan tajida li sunnatillahi tabdila. Ayat hujung tu. Allah mengatakan engkau sekali-kali tidak akan dapat mendapati sebarang perubahan bagi sunnah Allah tersebut. Tak ada siapa yang dia boleh kacau perjalanan matahari, perjalanan bulan, perjalanan malam dan siang. Tak ada siapa boleh ubah. Hebat macam mana pun manusia tu, dia takkan boleh untuk diubah matahari, bulan, malam dan siang. Jadi apa yang kita boleh ambil daripada ayat yang telah pun kita bacakan tadi, ayat yang ke-40, antara tindakan yang utama yang boleh kita ambil, kita kenalah gunakan mata kita, hati kita untuk kita merenung, kita berfikir. Dia panggil tafakkur, dia kata. Kita kena merenung alam, berfikir terhadap segala ciptaan yang Allah ciptakan. Seperti datangnya waktu malam, datangnya siang, adanya matahari dan adanya bulan. Untuk apa? Adalah untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tak buat macam tu, kalau kita tak ambil sedikit waktu untuk kita merenung, memikirkan tentang macam mana hebatnya matahari ini, siapa yang aturkan dia, macam mana datangnya bulan, malam dan siang, kalau kita tak ambil waktu untuk merenung, berfikir, maka rugilah kita dari sudut nak meningkatkan keimanan kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang Allah jadikan itu, tuan-tuan dan puan, bukan sia-sia, tapi ada sebab. Okay, sebab itu kita boleh jumpa dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai ayat 191. Ayat ni selalu Nabi baca setelah Nabi bangun dari tidur. Nabi bangun dari tidur, Nabi akan mendongak ke langit. Antaranya ayat ni yang Nabi baca. 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Ayat itu sebenarnya tentang apa? Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Allah memberitahu sesungguhnya pada kejadian langit, kejadian bumi, pertukaran malam, pertukaran siang, ada tanda-tanda
bagi orang yang berakal. Apabila siang saja, pagi saja, Nabi bangun dari tidur, Nabi akan baca ke ayat ni. Kan? Menunjukkan bahawasanya kejadian pertukaran malam siang semuanya menunjukkan tentang kebesaran Allah, kekuasaan Allah Azza wa Jalla, sampailah kepada akhir ayat. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, apabila kita lalui waktu-waktu seperti datangnya matahari, bulan, malam dan siang, maka kita ambillah sedikit waktu untuk kita berfikir, merenung. Kan? Tadi malam tiba-tiba datang siang, kan? Berubah daripada satu keadaan kepada satu keadaan. Okey. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, ringkasan dia, kesimpulan dia, macam mana alam ni dia berjalan, sebenarnya dalam suratul Hajj ayat nombor 18, inilah sebenarnya tanda alam ini sujud kepada Allah. Ini ayat dia. Ayat suratul Hajj ayat 18, Allah mengatakan bahawa tidakkah engkau mengetahui bahawa segala yang ada di langit dan di bumi tunduk kepada Allah. Di antaranya adalah apa? Matahari dan juga bulan. Rupa-rupanya cara matahari ni sujud kepada Allah, dia tunduk, dia patuh kepada Allah, adalah melalui peredaran dia. Daripada timur ni dia terbit ni, tanda dia sujud pada Allah. Nanti dia terbenam. Begitu juga datangnya bulan, malam dan siang. Sebenarnya tidak ada makhluk di langit dan bumi melainkan mereka ni sujud kepada Allah. Begitu juga manusia. Baik, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita habis pada ayat yang ke-40. Maknanya kita dah selesai ayat yang berkaitan dengan alam, yang perkara-perkara yang ada di langit. Persoalan dia, macam mana Nabi Muhammad SAW dia boleh tahu ilmu astronomi ni? Macam mana dia boleh tahu perkara perjalanan matahari, bulan, malam dan siang? Macam mana Nabi tahu? Zaman dulu dah ada ilmu sains kan? Tak ada kan? Macam mana Muhammad ni boleh tahu? Kalau sebelum ni Nabi diajar tentang ilmu pertanian, keluarnya biji benih daripada bumi. Tiba-tiba Nabi sebut pula tentang perjalanan matahari, bulan. Ini menunjukkan bahawasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang rasul. Dia dapat wahyu daripada yang menciptakan alam ini, yang menjaga alam ini, yang bagi tahu kepada dia macam mana alam ini dia berjalan. Termasuklah kita sebut tentang matahari, bulan dan sebagainya. Okey. Kemudian mungkin kita akan bertanya-tanya juga, apa perkaitan cerita matahari dengan bulan ini dengan hari kiamat? Kan sebelum ni kita sebutkan, betul tak? Kalau tentang tanaman, kita boleh kata ada hari kiamat. Sebab kita nanti dihidupkan macam tanaman tu hidup. Okey, itu kita nampak relevan dia. Ada hadis yang sokong dia. Tapi matahari, bulan, malam siang ni, apa perkaitan dia dengan hari kebangkitan? Kalau tuan-tuan perasan, semalam kita dah terangkan dah satu contoh, iaitu pasal bulan. Okey. Yang paling besar sekali sebenarnya Allah nak bagi tahu tentang kekuasaan dia dulu. Dia nak bagi tahu tentang kekuasaan dia yang sangat hebat. Okey, tentang dia yang menjaga alam ini. Yang kedua, perkaitan dia adalah, kalau tuan-tuan perasan, sebenarnya Allah nak menerangkan tentang perubahan daripada satu perkara kepada satu perkara. Betul tak? Ni siang, nanti berubah jadi apa? Jadi malam. Ada perubahan tak? Daripada satu masa kepada satu masa. Hari ini akan timbul matahari, contoh. Kemudian datangnya pula bulan. Nak menunjukkan bahawa
kita ni, alam ini dia memang akan ada daripada satu keadaan kepada satu keadaan. Bukankah dia ada kaitan tentang hidup? Mula-mula kita hidup, kemudian nanti kita mati, kemudian kita akan dihidupkan kembali. Bukankah itu perubahan daripada satu keadaan kepada satu keadaan? Kalau orang kata, macam mana Allah Ta'ala boleh ubahkan satu keadaan kepada satu keadaan? Allah boleh kata, engkau tengoklah matahari dan bulan tu. Kenapa matahari itu tak boleh kejar bulan? Bulan tak boleh mendahului matahari. Kenapa malam tak boleh kejar siang? Siapa yang jaga dia? Itulah yang Allah nak paparkan kepada kita semua. Jadi apabila kita baca surah Yasin, kita akan menjadi satu manusia yang sangat membesarkan Tuhan. Hebatnya selama ni kita tak perasan pun kekuasaan Allah itu, kehebatan Allah itu ada pada makhluk-makhluk yang kita tengok tiap-tiap hari, yang kita lalui dia. Dalam masa yang sama, kita menambahkan yakin kita, memanglah kita memang kena ikut Rasul ni, tak boleh tidak kena berpegang kepada sunnah Rasul ni. Sebab Rasul ni dia ada wahyu. Macam mana dia boleh tahu ilmu-ilmu astronomi ni? 1500 tahun yang lalu dia dah tahu dah. Okey, jadi iman kita kepada Rasul semakin bertambah. Jadi kita masuk kepada ayat yang ke-41. Okey, ayat 41 ni tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Allah nak bawa kita semua berjalan, berlayar di atas lautan pula. Langit dah sampai, kita dah pergi dah langit. Sekarang jom kita turun. Kita pergi berlayar di atas lautan seperti mana Allah melayarkan perjalanan Nabi Allah Nuh di atas kapal yang besar. Ayat nombor 41. Okey, tuan-tuan nampak susunan ayat? Kita dah sebut sebelum ni, ingat susunan ayat tu? Ada beberapa ayat cerita tentang daratan, cerita tentang pertanian tu. Kita dah belajar. Kemudian Allah bawa kita ke langit, dan sekarang Allah nak bawa kita turun balik. Kita lihat apa yang berlaku di lautan pula. Okey, kita mulakan ayat nombor 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. Ayat nombor 100, ayat muka surat 108 ya. Kalau nota yang bercetak. Okey. Ayat ini, ayat 41, Allah kata wa ayatun. Okey, sampai ayat nombor 41 ni, tuan-tuan dah jumpa perkataan ayatun berapa kali dah? Berapa kali dah jumpa perkataan wa ayatun? Okey, tak apa. Saya tanya, saya jawab lah. Okey. Okey, wa ayatun kita dah jumpa 3 kali dah. Ingat tak wa ayatun pertama dekat mana? Wa ayatun pertama mula-mula pasal bumi tu. Ini wa ayatun, perkataan ayatun tu yang ke-3. Okey, Allah kata dan tanda dan ayat bagi mereka ini, anna sesungguhnya kami, hamalna, tu tak kena tambah perkataan sesungguhnya ya. Sebelum perkataan kami itu kena tambah perkataan sesungguhnya. Sesungguhnya kami telah bawa berlayar semua keturunan mereka di dalam kapal yang penuh dengan muatan. Okey, ayat ni sebenarnya cerita tentang Nabi Nuh. Tuan-tuan perasan tak, selama ni baca Yasin tiap-tiap minggu, sebenarnya Allah paparkan kisah bapa kita, iaitu Nabi Nuh. Kita ni adalah bapa kedua kita adalah Nabi Nuh. Nanti saya akan ceritakan kenapa. Kita mungkin ingat selama ni Nabi Adam. Betul, Nabi Adam bapa bagi semua manusia. Tetapi kita ni hidup, generasi kita adalah generasi daripada keturunan manusia yang duduk di atas kapal Nabi Nuh tu.
Nanti kita akan ceritakan. Maknanya selama ni Allah paparkan kisah Nabi Nuh. Ya Allah Ta'ala kata, nak tahu tak bukti Allah tu hebat? Macam mana dia bawa belayar. Nampak tak? Zurriyatahum tu. Maksud dia apa? Semua keturunan mereka. Maksudnya apa? Manusia ni, kita ni hidup ni sebenarnya adalah kerana Allah yang bawa belayar mereka yang naik fulki, iaitu bahtera al-mash'un yang penuh dengan muatan. Ini sebenarnya adalah tentang kisah Nabi Allah Nuh alaihi wassalatu wassalam. Okey. Semua orang faham kisah Nabi Nuh? Jadi apabila sampai ayat ni kita teringat balik, oh, rupa-rupanya dalam surah Yasin ada bawa cerita kisah Nabi Allah Nuh. Okey. Ayat dia ringkas saja, tentara perempuan muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tetapi macam mana kita boleh kata Nabi Nuh itu adalah menjadi bapa kedua kepada manusia? Okey, kalau kita baca dalam surah Hud ayat nombor 40, tuan-tuan akan dapat ayat yang Allah mengatakan yang mesti naik kapal Nabi Nuh tu mesti dia secara apa? Zaujaini snaini. Dia mesti naik secara berpasangan. Mesti ada lelaki, mesti ada perempuan, termasuklah haiwan-haiwan. Okey, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita terus pergi kepada pengajarannya. Okey, last kali ya pengajarannya. Ayat ini Allah nak menyebut tentang peristiwa macam mana Allah menyelamatkan bangsa manusia dari tenggelam pada zaman Nabi Allah Nuh. Sebenarnya Allah nak kata kisah Nabi Nuh ni sebenarnya wujudnya kita ni adalah daripada cerita kapal Nabi Nuh. Kalau Allah tenggelamkan Nabi Nuh, kalau Allah tenggelamkan orang yang naik kapal Nabi Nuh, maka tak adalah manusia ni. Kita faham tak maksud dia? Sebab itu Nabi Nuh dipanggil bapa manusia kedua. Dalil lain, ini dalil dia. Okay, kita mungkin sempat sampai pengajaran nombor 1 saja. Kalau tuan-tuan tengok dalam surah As-Saffat, surah As-Saffat ayat nombor 77, ini jawapan dia. Jawapan dia, ya Allah mengatakan waja'alna dzurriyyatahu humul baqin, dan kami jadikan zuriat keturunannya. Nya itu siapa? Nabi Nuh adalah orang yang hidup. Rupanya kita ni hidup ni sebenarnya adalah daripada zuriat manusia yang duduk di atas kapal Nabi Allah Nuh. Sudah jelas tak? Faham tak maksud dia? Maksudnya ketika baca ayat nombor 41 ni Allah duk ingatkan kita, ingat kerana Allah nilah yang menyelamatkan Nabi Nuh berlayar di atas kapal yang penuh dengan muatan. Sebenarnya Allah nak bagi tahu apa? Allah nak bagi tahu bahawanya sebab Allah lah, kerana Allah lah kita boleh hidup sampailah ke hari ini. Kenapa? Apa kaitan Nabi Nuh dengan kita? Jawapan dia, siapa yang tak naik kapal Nabi Nuh, dia akan binasa, dia akan mati. Tetapi siapa yang naik kapal Nabi Nuh, dibawa naik, maka mereka itulah sebenarnya ia akan hidup di muka bumi ini, hasil zuriat-zuriat yang telah dilahirkan daripada satu keturunan kepada satu keturunan. Okey, jelas tuan-tuan dan puan? Okey, kerana ayat 41 tadi kita jumpa perkataan apa? Zurriyatahum, dan kita kuatkan dengan surah As-Saffat tadi, iaitu zurriyatahu. Okey, ini adalah pengajaran pertama yang dapat kita belajar. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, Allah Ta'ala memberikan kita kefahaman yang selama ini mungkin kita dah lupa dah Nabi Nuh tu. Sebab dah jauh dah. Tetapi sebenarnya tiap-tiap minggu Allah ingatkan kita tentang bapa kita yang kedua. Tiap-tiap minggu. Jadi satu rahmat yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kita sambung insya-Allah besok tuan-tuan dan puan pengajaran yang berikutnya. Tak sempat nak ulas pagi ni sebab waktu pun dah sampai. Kita dah lebih 20 minit. Jadi kita sambung insya-Allah
pada keesokan paginya insya-Allah kita baca semula ayat 41, kemudian kita habiskan pengajaran yang kedua, kemudian kita masuk terus kepada ayat yang ke-42. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.